Assalamualaikum, jumpa lagi. Tajuk seterusnya 11.4 jisim dan inersia. Baik, hari ini kita mulakan dulu seperti biasa dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita baca doa untuk memohon kejayaan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibat da'wat, ij'alna minan najihin. Wahai Tuhan yang menjadi penyebab kepada segala sebab, wahai Tuhan yang membuka segala pintu-pintu, wahai Tuhan yang mendengar segala suara, wahai Tuhan yang menunaikan segala hajat, wahai Tuhan yang memperkenankan segala doa, jadikanlah kami dari kalangan orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Amin. Okey, jadi hasil pembelajaran untuk kali ini, selepas tajuk ni nanti kamu seharusnya dapat menguasai beberapa perkara lah. Yang pertama, mari kita tengok yang pertama, kamu mesti boleh menerangkan apa itu jisim. Dan yang kedua, boleh menerangkan dengan contoh apa maksud inersia. Okey, dan yang ketiga, menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara jisim dan inersia. Okey, jadi untuk eksperimen ni macam biasalah akan ada laporan PK. Okey. Dan yang terakhir untuk subtopik kali ini ialah berkomunikasi tentang kesan inersia dalam kehidupan seharian kita. Okey, bagi hasil yang pertama tadi, kita tengok dulu apa itu jisim. Okey, di masa tingkatan 1 kita dah pun mempelajari. Jisim adalah kuantiti jirim yang terkandung dalam sesuatu objek. Okey, unit SI dia adalah kilogram. Okey. Dan jisim adalah berbeza dengan berat tak sama. Jisim dan berat tak sama. Jadi sebelum ni tajuk jatuh bebas kita dah tengok bahawa berat dipengaruhi oleh daya graviti dan ada pecutan graviti lah. Jadi jisim tak dipengaruhi oleh graviti bumi. Okey. Jisim tidak berubah walau di mana sahaja anda berada. Namun begitu, berat boleh berubah mengikut tempat, okay? Berdasarkan daya graviti tempat tersebut. Okay? Okey, kita tengok berat seseorang bergantung kepada magnitude daya graviti di kawasan tersebut. Okay? Di bumi, katalah berat dia 560 Newton. Tapi bila naik ke bulan, berat dia dah berubah jadi 92.59 Newton. Jadi makin berkurang. Sebab itulah di bulan boleh terapung. Okay? Dan jisim tetap sama, iaitu 56 kilogram. Jisim tak berubah. Walau berada di bulan ataupun di bumi, jisimnya tetap 56 kilogram. Okey, sekarang kita tengok inersia. Apa tu inersia? Ia adalah sifat semula jadi suatu objek yang cenderung untuk menentang sebarang perubahan keadaan asal objek. Okey, sama ada objek tersebut berada dalam keadaan pegun atau sedang bergerak. Jadi, sifat semula jadi dia untuk menentang perubahan. Jadi, dia nak kekal dalam keadaan asal. Inersianya kena tahu, inersia adalah bukan kuantiti fizik. Jadi, kalau bukan kuantiti fizik, ada unit tak? Tak ada unit. Okay? Tak ada unit, tak ada nilai dan tak boleh diukur. Tak boleh kata inersia dia 2, inersia dia 3. 3 apa? Unit. Tak ada. Okay, jadi inersia cuma wujud tapi tidak boleh diukur. Okey, mari kita lihat situasi yang melibatkan inersia. Okey, pernah buat tak? Kalau tak pernah buat, boleh cuba kat rumah. Okey, kita letakkan satu gelas yang berisi air, di atasnya letakkan sekeping cardboard. Okey, dan di atas cardboard tu kita letakkan duit shilling. Jadi, kamu hendaklah menyentap cardboard tu dengan laju dan apabila cardboard disentap dengan laju, duit shilling tu akan didapati jatuh dalam gelas. Dia tak ikut cardboard tu. Tak ikut bersama dengan cardboard. Okey. Jadi, inersia duit shilling tu mengekalkan keadaan asal dia iaitu dalam keadaan pegun. Duit shilling tidak bergerak bersama dengan cardboard. Duit shilling tu sebaliknya akan jatuh dalam gelas akibat daya graviti.
Okey, situasi yang seterusnya. Kereta ni, terlanggar benteng, lepas tu tercampak ke depan. Okey, apabila kereta ni bergerak, pemandu di dalam kereta tersebut juga akan bergerak bersama-sama. Jadi apabila kereta tu berhenti secara tiba-tiba, badan pemandu kekal bergerak ke hadapan. Okey. Oleh itu, inersia pemandu tu mengekalkan keadaan asal pemandu dalam keadaan bergerak. Jadi pemandu tersebut akan terhumban ke hadapan. Sama macam masa awak naik motosikal, brek mengejut dan awak akan terhumban ke hadapan. Okey, inersia sejajar dengan hukum gerakan Newton pertama. Hukum gerakan Newton pertama oleh Sir Isaac Newton. Hukum gerakan Newton pertama mengatakan bahawa sesuatu objek akan kekal dalam keadaan asalnya. Sama ada dia pegun ataupun sedang bergerak dengan laju malar. Iaitu dalam laju malar ni maksudnya dalam garis lurus lah. Okey, sebelum ni kita dah belajar pergerakan dalam garis lurus ni dikenali sebagai gerakan linear. Okey, sekiranya, tapi ada syarat lah, sekiranya tiada daya luar bertindak terhadapnya. Maksudnya dia akan kekal. Kalau dia keadaan pegun, dia akan cuba seboleh-bolehnya untuk kekalkan keadaan pegun tu sekiranya selagi tidak ada daya luar yang bertindak. Kecuali ada pula daya luar, lori ke datang. Kereta tengah bergerak, tiba-tiba lori datang daripada tepi. Lori tu adalah, lori daripada tepi tu yang langgar dia tu adalah daya luar. Itu lain. Okey, inersia satu objek dipengaruhi oleh jisim objek tersebut. Maksudnya semakin besar jisim objek, semakin besarlah inersia objek tersebut. Maksudnya makin jisim bertambah, makin bertambah juga inersia. Okey, mari kita lihat eksperimen. Okey, untuk memahami inersia dalam buku teks pun ada eksperimen ni. Jadi kita tengok eksperimen dan cikgu nak anda rekodkan data yang kita dapati daripada video ni sekaligus untuk masukkan jawapan data ni ke dalam modul ulas. Ada ruang eksperimen di situ untuk penjadualan data dan untuk rekod keputusan. Jadi mari kita perhatikan. Hubungan antara jisim dengan inersia. Kita boleh mengkaji hubungan antara jisim dengan inersia menggunakan eksperimen berikut. Mula-mula, apitkan bilah gergaji dengan pengapit G pada kaki meja secara mengufuk dengan ketat. Letakkan seketul plastisin dengan jisim 30 gram pada hujung bilah gergaji itu. Kemudian, sesarkan sedikit hujung bilah gergaji dengan plastisin dan lepaskannya supaya berayun secara mengufuk. Catatkan masa yang diambil bagi 10 ayunan lengkap. Okey, dengan menggunakan jam randik. Dan anda hendaklah rekodkannya di dalam jadual. Ulangi langkah yang sama dengan menggunakan plastisin yang berjisim 40 gram. Okey, caranya sama. Pada hujung bilah gergaji itu kita lekatkan plastisin dan kita sesarkan. Kemudian kita rekodkan di dalam jadual. Seterusnya, kita ulangi langkah yang sama dengan menggunakan plastisin yang berjisim 50 gram. Okey, letakkan pada hujung bilah gergaji dan sekali lagi rekodkan di dalam jadual. Okey, kemudian ulangi langkah yang sama dengan menggunakan plastisin yang berjisim 60 gram. Lekatkan pada hujung bilah gergaji, sesarkan dan rekodkan masa yang diambil di dalam jadual. Semua masa yang diambil adalah untuk 10 ayunan, ya. Akhir sekali, kita ulang langkah yang sama dengan menggunakan plastisin yang berjisim 70 gram. Lekatkan pada hujung bilah gergaji, sesarkan gergaji dan rekodkan masanya untuk 10 ayunan di dalam jadual. Daripada eksperimen ini, kita dapat data seperti ini. Jadi, kita dapati semakin besar jisim sesuatu objek, semakin besar inersianya. Ini didapati daripada nilai yang semakin bertambah.
Okey, tadi kita dah tengok eksperimen tu. Jadi, sekarang kita lihat pula apakah kesan inersia dalam kehidupan seharian kita. Kita tengok situasi yang pertama. Okey, cikgu ada tukul tu kepalanya longgar. Okey. Macam mana kita nak ketatkan kepala tukul tu? Kita boleh hentakkan bahagian pemegang pada permukaan yang keras. Okay. Sama juga macam cangkul. Okay. Kepala cangkul kalau dia longgar, kita hentakkan bahagian pemegang dia tu di bahagian permukaan yang keras. Ini akan hentakan yang laju akan menyebabkan kepala tukul tu bergerak ke bawah. Okay. Bergerak ke bawah ni dan menjadi lebih ketat lah. Ini adalah pergerakan dia ke bawah tu adalah disebabkan oleh adanya inersia. Okay. Ini salah satu situasi. Kemudian yang kedua, hari hujan, okey, payung tu basah dan bila dah sampai rumah, payung tu masih lagi banyak air. Jadi macam mana kita nak keringkan payung tu dengan cepat? Kita putarkan pemegang payung tu dan titisan air akan jatuh daripada payung dengan cepat. Okey, jadi payung yang basah tu boleh dikeringkan dengan cepat. Okey, kerana inersia menyebabkan titisan hujan terus bergerak walaupun payung tu dah berhenti berputar. Okey. Okey, situasi yang ketiga ni biasa kan kat rumah. Beli sos dalam botol yang baru buka, kemudian kita cuba tuang, susah nak keluarkan. Okey, jadi nak keluarkan dengan mudah kita terpaksa goncang dengan kuat, okey, ke bawah. Okey, jadi bila kita goncang dengan kuat dan kita stop, kita goncang dan kita berhenti dengan tiba-tiba, dia akan menyebabkan gerakan sos tu keluar dengan lebih mudah lah. Apabila sos botol tu dihentikan dengan tiba-tiba, inertia sos akan menyebabkan sos itu mengalir keluar daripada botol dengan mudah. Biasa buat kan? Okey, situasi yang keempat. Ada lori tangki minyak. Lori ni besar, jadi jisim dia besar. Oleh kerana jisim dia besar, inersia dia besar lah. Okey, lori tangki minyak sebenarnya mempunyai tangki minyak yang terbahagi kepada beberapa bahagian berasingan dalam dia. Okey, kita tak tahu, tak nampak daripada luar. Jadi, tangki yang berasingan dapat mengurangkan impak inersia minyak ke atas dinding tangki jika lori itu berhenti secara mendadak. Maksudnya, kalaulah dia brake mengejut, kalau dia tak ada bahagian-bahagian tu, maknanya dia satu bahagian saja, inersia dia akan jadi besar sebab jisim dia besar. Tapi bila dia bahagikan kepada 3 bahagian, dia akan menyebabkan kesan inersia tu lebih, maksudnya kurang sikit lah impak dia kepada lori tersebut. Okey, selain situasi yang telah cikgu berikan contoh-contoh tadi, kita tengok beberapa lagi situasi untuk mengaitkan hubungan antara jisim dengan inersia ni lah. Okey, situasi yang pertama, kita ada satu satu seolah-olah macam buaian tin yang ada pasir dan tin yang kosong. Okey, ataupun kalau pergi ke taman permainan, boleh anggapkan seolah-olah kita ada 2 buaian sebelah-sebelah. Satu buaian diduduki oleh orang dewasa dan satu buaian diduduki oleh kanak-kanak kecil. Okey, kanak-kanak umur 5 atau 6 tahun. Jadi panjang buaian tu sama. Okey, panjang tali ni sama. Satu jisimnya lebih besar, yang penuh dengan pasir ni jisimnya lebih besar, dan yang ni kosong ni maksudnya jisim dia kurang lah. Jadi kedua-dua buaian ni akan kedua-dua baldi ni atau buaian tu ditarik serentak arah ayunannya ke depan dengan sudut yang sama besar dan kemudian dilepaskan bersama-sama. Okey. Kalau kita berdasarkan pengalaman kita, antara 2 bekas yang berlainan jisim ni, yang mana akan berhenti terlebih dahulu? Berhenti berayun. Okey. Jadi awak boleh cuba sendiri kat rumah. Gantunglah apa-apa objek yang sama. 2 objek yang sama, besar dengan panjang tali yang sama. Kemudian satu tu letak jisim dia 1 kali ganda berbanding yang satu lagi. Jadi secara teorinya kita kata tin yang lebih jisimnya akan berhenti lebih lambat. Okay, yang mana yang besar jisim dia akan berhenti lebih lambat. Jadi bila jisim dia besar, dia lebih sukar untuk berhenti. Okay?
Jadi inilah yang kita kata semakin besar jisim objek, semakin besar inersia objek tersebut. Okey, satu lagi situasi bila kita pergi membeli belah gunakan troli. Okey, sebelum kita isi troli, masa sampai kat pasaraya ambil senang je tolak. Okey, tapi bila dah penuh nanti, penuh dengan barang, troli tu didapati sukar untuk ditolak. Okey, jadi jisim troli kosong adalah lebih kecil. Jadi inersianya juga kecil. Maka ini akan menjadikan troli lebih mudah digerakkan dari keadaan asalnya. Okey, troli yang penuh dengan barang pula jisimnya lebih besar. Ini menyebabkan inersia juga lebih besar. Oleh itu dia susah nak digerakkan daripada keadaan asal. Dan kalau dah bergerak nak berhenti pun susah. Okey, untuk berhenti maksudnya dia nak ubah keadaan asal daripada bergerak kepada pegun. Jadi pun susah nak dihentikan, dia akan terlajak. Okey. Okey, sekarang kita tengok pula situasi yang melibatkan inersia dalam kehidupan kita. Tadi kita dah tengok yang kepala tukar ni dah tengok, payung pun dah tengok, cikgu tak nak ulas. Satu lagi ni, bola snooker. Bola snooker ketika dalam keadaan pegun susunannya seperti gambar pertama ni. Okey, apabila batang kayu snooker ataupun cue ditolak mana-mana bola yang ditarget, maka bola lain akan kekal dalam keadaan pegun. Okey, dan ini memudahkan bola yang mahu dimasukkan ke dalam jaring sahaja yang bergerak. Biasa main snooker ke? Okey, seterusnya mari kita lihat kesan negatif pula. Okey, bukan dalam dunia ni Allah cipta semuanya berpasangan kan. Ada kesan baik dan ada kesan buruk. Jadi inersia juga ada kesan buruk. Okey, jadi kita lihat apa kesan negatif inersia. Yang pertama, inersia boleh menyebabkan kecederaan kepada pemandu dalam kereta sekiranya dia tidak menggunakan tali pinggang keledar lah, ataupun tak ada beg udara, tak ada penyandang kepala. Sekiranya kita nak mengurangkan kesan negatif ni, kita perlu gunakan beg udara, penyandang kepala ataupun tali pinggang keselamatan. Okey, untuk kapal terbang pula, semasa mendarat, kapal terbang tu jisim dia sangat besar. Jadi dia tak dapat nak berhenti dalam jarak yang pendek. Okey, jadi oleh kerana jisimnya besar, inersianya besar, jadi menyebabkan gerakannya juga terpaksa ambil jarak yang jauh. Oleh itu landasan yang sangat panjang diperlukan untuk kapal terbang mendarat dengan selamat. Tak ada landasan pendek. Okey, untuk buat landasan mesti ada jarak yang panjang. Okey, dah habis. Jadi kita buat ulang kaji. Mari kita lihat soalan pertama. Antara berikut, penyataan manakah yang benar tentang jisim? A. Jisim diukur dalam unit Newton. B. Jisim adalah bukan kuantiti fizik dan tak boleh diukur. C. Jisim boleh berubah mengikut tempat. Dan D. Jisim seseorang sentiasa kekal tanpa mengira tempat. Mana satu jawapan yang betul? Ya, betul. Jisim sentiasa kekal tanpa mengira tempat. Di bumi ke, di bulan ke, di planet mana-mana pun jisim sentiasa kekal. Yang berubah adalah berat sahaja kerana ia berkait dengan daya graviti. Okey, soalan seterusnya. Antara berikut, yang manakah merujuk kepada konsep inersia? A. Pelanggaran antara dua buah kenderaan di jalan raya. B. Menggoncangkan sos untuk mengeluarkan sos. C. Menyepak bola dengan kuat ke dalam kawasan gol. Dan D. Buah apple yang sedang jatuh ke bawah. Mana satu adalah konsep inersia? Ya, betul. Menggoncang sos. Okey. Soalan yang ketiga, inersia bergantung kepada apa ya? Berat objek ke, panjang objek ke, jisim objek ke, atau isi padu objek? Mana satu? Ya, tadi kita dah bincang. Jisim objek. Inersia bergantung kepada jisim objek. Semakin besar jisim, semakin besar juga inersia. Okey, soalan terakhir. Soalan keempat. Belum terakhir lagi. Ada lagi soalan nanti. Okey, Rajah menunjukkan sebuah lori tangki minyak. Apakah langkah keselamatan yang paling tepat untuk mengurangkan inersia lori tersebut? Tadi cikgu dah tunjukkan dan dah bincangkan. A. Membahagi tangki kepada beberapa bahagian kecil. B. Menggunakan tayar yang lebih besar dan keras. C. Memandu pada kelajuan yang tetap sepanjang masa. Atau D. Mengurangkan bilangan tayar belakang lori tersebut. Mana satu?
Ya, bahagikan tangki kepada beberapa bahagian kecil supaya impak inersia dia lebih kecil. Okey, soalan yang terakhir. Poster di sebelah menunjukkan kadar kompaun kesalahan tidak memakai tali pinggang keledar. Mengapakah pemandu perlu memakai tali pinggang keledar semasa memandu kenderaan? A. Jisim pemandu kenderaan dapat dikurangkan. Ui, bestnya kalau dapat kurangkan jisim. Gemuk, tiba-tiba jisimnya jadi kecil. Kurus je pakai tali pinggang keledar. Okey, dan B, kadar pecutan graviti pemandu dikurangkan. Ya ke? C, momentum pelanggaran dapat dikurangkan. Atau D, inersia pemandu dapat dikurangkan. Mana satu? Ya, tentu sekali D lah berkait dengan inersia. Jadi apabila pakai tali pinggang keledar, inersia pemandu tersebut dapat dikurangkan. Bila kereta memecut dengan laju, pemandu tu sebenarnya pun bergerak ke hadapan. Okay, jadi bila ada tali pinggang keledar, bila kereta di-brake secara tiba-tiba, tali pinggang keledar tersebut menghalang pergerakan ke hadapan. Okay? Jadi itu saja untuk tajuk subtopik yang kali ini 11.3. Jadi kita jumpa lagi untuk tajuk yang akan datang. Sila jawab latihan dalam modul ulas.